ST10, sembang santai tapi sampai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini studio tingkat 10, sembang santai tapi sampai. Bersama saya pada hari ini, saudara Mike Chong, jurucakap MCA dan juga Timbalan Pengurusi Biro Penerangan MCA. Mike, selamat datang Mike. Terima kasih Alif kerana sudi menjemput saya untuk tampil ke depan dan menjadi tetamu yang pertama. Ya, tahniah Mike. Jadi tetamu yang pertama. Yang pertama. Itu dapat hadiah kan? Okey, sebelum itu saya mengucapkan saya bersama dengan kru studio tingkat 10 mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri. Maaf saya batin, belum terlambat. Kita kan raya sebulan ya Mike. Ya, saya pun mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan semua yang saya kenali, saya tak kenali, semualah yang meraihkan hari raya ni selamat hari raya Aidilfitri. Ya, memang ini hari raya ni memang satu perayaan yang cukup besar dalam Malaysia lah. Kita merayakan bukan satu hari, dua hari, tapi kita merayakannya satu bulan. Ya, satu bulan. Kita tengok yang kuih ni ada lagi, Alif ni pakaian baju Melayu lagi. Memang kita masih dalam mood raya ni lagi lah. Kita pakai hashtag rayakan sebulan. Rayakan sebulan, ya. Kalau boleh itu setahun lah. Tak tahu dah. Ya. Okay, Mike. Dalam musim perayaan ni, boleh kongsikan sikit lah pengalaman Mike untuk sambut Hari Raya Aidilfitri ni lah. Memang tidak kurang hebat jugalah raya tahun ni. Lebih-lebih lagi lepas kita dah mengalami pandemik kan. Kalau kita boleh ingat kembali sepanjang COVID ni, pandemik ni, memang nak raya pun susah masa tu. Pasal nak balik kampung, nak keluar daripada rumah ataupun keluar daripada negeri, itu memang tidak dibenarkan masa tu. Tapi sekarang ni kita dah melalui pandemik itu, memang meriah lah tahun ini, dan saya telah menerima beberapa jemputan juga untuk hadir ke rumah terbuka mereka. Dan memang suasana memang meriah. Jadi saya rasa ini ialah juga satu lambang simbolik kepada negara kita, di mana kita ni dapat meraihkan bukan sahaja Hari Raya Aidilfitri, tapi juga perayaan-perayaan milik bangsa lain seperti Tahun Baru Cina, Deepawali dan sebagainya. Ini ialah satu keunikan yang amat istimewa di Malaysia. Saya rasa benda ini tidak kita jumpa di negara mana-mana pun. Di negara lain kita mungkin tak nampak benda ni berlaku. Tetapi di Malaysia ni memang kita, walaupun Alif ni orang Melayu, saya Cina, tapi kita meraihkan perayaan tu bersama. Ini memang satu keunikan saya nampak sangat istimewa lah. Jadi saya juga mengambil kesempatan ini untuk menyeru kepada generasi muda, mungkin yang kurang faham dengan apa yang budaya kita ini, supaya kita terus mempertahankan kepelbagaian ni. Cuma satu masalah je ni. Kepelbagaian ni juga membawa kepada terlalu banyak cuti ya. Kalau kita nampak cuti tu terlalu banyak. Sepanjang tahun sepanjang tahun ni bukan sahaja cuti raya, tapi ada cuti khas, ada cuti peristiwa dan sebagainya. Jadi saya rasa ada baik jugalah. Tetapi janganlah cuti terlalu banyak. Nanti Datuk Maidin pula nanti dia marah pula. Dia kata sehari kena bayar-bayar kan. Ekonomi tu kurang nak ekonomi dia nak kurang berkembang kan. Orang nak kerja-kerja tiba-tiba cuti. Jadi dia kena majikan-majikan kena terpaksalah mereka bayar lebih dan sebagainya. Jadi kita kena ada satu keseimbangan lah dalam segi itu ya. Baik, itu setuju lah tu lah yang dengan pandangan Mike tu. Tadi Mike ada sebut pergi ke rumah terbuka open house kan. Boleh tak? Okey, biasanya kalau Mike pergi open house ni, apa makanan yang pertama yang Mike akan ambil dulu? Kalau macam tu, kalau untuk raya kan memang tak confirm, tak boleh miss sate lah. Sate favorite lah. Kalau kita biasa pergi rumah terbuka kan, gerai yang paling panjang punya queue tu memanglah sate. Kalau itulah very first priority. Kalau pergi makan tu memang open house tu memang sate. Tak boleh lepaskan. Lepas tu kalau ada, bagi saya lebih suka selepas sate tu laksa sebenarnya. Yang kedua lah laksa pilihan kedua saya. Ya, laksa banyak ni laksa Penang ke laksa apa tu? Laksa masam yang mana-mana je lah. Kita panggil laksa utara, laksa selatan, laksa Kelantan. Kita panggil laksa lah. Laksa lah. Lepas tu ada laksa Sarawak. Semua ni macam-macam. Memang laksa ni kegemaran saya lah.
Tak boleh miss juga. Kalau bila. Tak boleh miss juga. Itu dia. Kan. Lepas tu satu lagi, kalau kita tengok host tu, tuan rumah tu dia adalah kaya sikit kan. Dia akan bagi kambing panggang tu. Oh, kambing bakar. Bakar tu. Kambing golek. Golek tu kan. Itu memang tak boleh miss jugalah. Jadi saya rasa ini satu keunikan jugalah. Kalau orang Cina macam saya juga, dia akan menikmati hidangan, makanan orang Melayu. Ini satu keunikan yang saya nampak perlulah kita terus untuk sampaikan kepada generasi muda kita supaya mereka juga tahu untuk menghargai semua ini. Bukan saja makanan, tetapi semangat di belakang makanan tu. Itu sebenar kan. hubungan silaturahim tu kita bermula dengan makanan dulu. Okey. Baik. Untuk malam semua, sebelum saya jemput Mike temu bual ni, saya pun ada buat homework jugalah buat homework mengenai Mike kan. Saya dapati kurang lah kita tahu latar belakang Mike ni. Maksudnya daripada mungkin Mike boleh kongsikan pengalaman Mike lah, maksudnya zaman remaja tu macam mana dalam asal di mana dari zaman persekolahan, zaman kanak-kanak yang mungkin Mike boleh kongsikan. Memang saya kata latar belakang saya ni rumit sikit lah. Bukan rumit sangat pun lah. Tapi saya banyak pernah duduk kat banyak tempat sebenarnya. Saya dilahirkan di Negeri Sembilan, di Seremban. Tetapi pada masa itu keluarga saya duduk kat Kuala Lumpur. Saya tanya mak saya kenapa saya dilahirkan di Seremban. Dia kata kerana hospital dekat Kuala Lumpur ni terlalu ramai orang. Jadi dia tak nak tunggu, jadi dia bawa saya untuk dilahirkan di hospital Seremban. Di Seremban. Jadi saya dilahirkan di Negeri Sembilan, di Seremban. Selepas tu pada umur, kalau tak silap saya, umur 3, saya telah pun berpindah ke Teluk Intan, negeri Perak bersama keluarga saya. Dan saya duduk 5 tahun di Teluk Intan, lepas tu berhijrah lagi ke Kelantan. Sebab kenapa saya banyak berpindah ni, kerana kedua-dua ibu bapa saya ialah penjawat awam. Jadi ayah saya masa tu dia bekerja di Bernas, ataupun sebelum tu dinamakan sebagai Lembaga Padi Beras Negara, LPN. Lepas tu diswastakan, tukar nama jadi Bernas. Jadi daripada Teluk Intan, Perak dah berpindah ke Kelantan. Jadi apabila saya berjumpa dengan orang ataupun orang tanya saya, you kampung mana? Saya kata saya kampung Kelantan lah. Walaupun tidak dilahirkan di Kelantan, tapi saya dibesarkan di Kelantan. Maksudnya di Kelantan dah lama lah. Dah lama dah. Memang lama duduk di Memang Kelantan lama dekat Kelantan dah. Walaupun IC tengah-tengah tu bukan 03 kan. Orang Kelantan ni tengah-tengah IC tu nombor tu 03. Walaupun saya bukan 03. Tetapi saya bergelar jugalah diri saya sebagai orang Kelantan. Boleh kerja Kelantan. Kerja Kelantan, makan budu semua. Jadi memanglah sejak daripada tahun 7 lagi saya dah duduk Kelantan, sampailah saya keluar daripada Kelantan, keluar daripada Kedua-Badu untuk melanjutkan pelajaran saya di universiti di Perak. Jadi saya masa zaman sekolah rendah, sekolah menengah, saya berada di sekolah rendah jenis kebangsaan Chonghua, Kedua-Badu. Dan menengah juga sama, juga nama tu tukar sikit, sekolah menengah jenis kebangsaan Chonghua, Kedua-Badu. Hanya 2 je sekolah menengah Cina di Kedua-Badu tu. Bukan Chonghua tu Chongqing. Jadi daripada Chonghua dah habis Form 5, jadi saya melanjutkan pelajaran ke Universiti Teknologi Petronas untuk membuat program degree dalam civil engineering. Daripada itu saya dah menjadi perantau lah. Dah habis ngaji dekat UTP, saya kerja di Kuala Lumpur. Itu je lah asal usul saya. Bila kita tengok cara Mike bercakap, bertutur kan memang fasih bahasa Melayu. Maksudnya pergaulan Mike walaupun di SJKC di Kota Baru, tapi pergaulan dengan masyarakat tu memang majmuk lah. Maksudnya, memang majmuk lah Kelantan ni. Kita selalu bergurau lah dekat Kelantan ni. Kalau you tak fasih bahasa ni, memang you nak cari makan pun susah sebenarnya. You nak pergi tapau kan. Takkanlah you demo ni kat OT nak kecek Kelantan ke. Jadi memang inilah budaya kita. Jadi saya rasa selalunya terutama kawan saya yang berasal daripada negeri luar, dia akan ada satu prasangka ataupun dia kurang faham dengan Kelantan ni. Dia kata mungkin Kelantan ni macam ekstrim sangat.
kerana minoriti bukan Melayu dekat situ agak minoriti. Agak kurang. Ya, betul. Jadi dia rasa mungkin kita ditindas ke, kita dibuli ke, kita dipinggirkan di negeri Kelantan. Sebenarnya saya kata tidak sebenarnya. Kerana walaupun kita minoriti, bukan Melayu ni tak sampai 5%. Tapi sebenarnya the inclusiveness yang kita katakan kepelbagaian di negeri Kelantan ni sebenarnya dapat kita mempertahankan ataupun dapat kita nak mempertahankan minoriti dekat situ. Jadi hak-hak asasi kita sebenarnya tidak ditindas. Walaupun ada aspek-aspek yang kita rasa boleh ditambah baik lagi. Sebagai contoh, mungkin ada ramai yang tak tahu sebenarnya kat Kelantan ni tak ada sinema sebenarnya. Tak ada. Tak ada sinema. Saya masih ingat lagi sinema, last kali saya pergi sinema kat Kelantan ni pada tahun 1992 kalau tak silap saya. Masa itu filem Jackie Chan. Who Am I? Itu filem yang terakhir. Sebelum dia tutup. Tutup langsung lah. Wayang, tak ada wayang lah. Tak ada wayang memang. Wayang kulit ada lah. Wayang kulit ada lah. Jadi ini mungkin aspek yang boleh kita tambah baik lah. Walaupun saya nak menegaskan bahawa kat Kelantan ni sebenarnya rakyat berbilang kaum mereka ni boleh duduk bersama, kita boleh makan bersama, berbual, bergaul dan sebagainya. Jadi saya rasa ini satu perkara yang amat baik lah, yang mungkin kawan-kawan saya daripada negeri luar tak nampak sangat benda tu. Itu yang berminat nak tahu pengalaman Mike kan. Sebab macam saya sendiri pun, saya pun ada kawan, kebetulan memang nama dia pun Mike juga. Dia memang Mike Tyson dah panggil dia Mike juga. Dia memang suka, contohnya macam lah kami dulu macam remaja, lah sekarang pun remaja kan. Macam suka yang macam muzik, contohnya muzik-muzik. Dia banyak ajar saya tentang muzik lah. Macam contoh muzik, nak kenali, nak bezakan muzik. Macam minat kita waktu muda kan. Mungkin Mike sini mungkin dulu minat main motor apa, RG ke, RG Sport ke kan. Tak sangat juga sebenarnya. Kurang motor tu okey lah. Itu memang impian setiap lelaki kan, untuk nak ada memiliki sebuah motor berkuasa tinggi. Memang itu impian lah. Tetapi saya actually more to music sebenarnya. Muzik juga. Music juga. Saya pernah dipaksa, bukan paksa jugalah. Diminta oleh mak saya untuk pelajari piano. Main piano. Itu piano. Saya sejak daripada sekolah rendah lagi main piano sampai ke sekolah menengah. Tapi lepas tu nampak kurang macho sikit lah. Kalau kita nak nak pergi dating ke, nak pergi, bukan kata nak ngorak jugalah, tapi nak pergi jumpa dengan gebek kan. Takkan nak bawa piano pergi kan. Susah tu. Jadi daripada tu saya dah pelajari gitar. Main gitar. At least lah gitar tu boleh bawa sikit. Boleh bawa kan. Bila mood dah sampai tu boleh lah main gitar sikit, buat lirik sikit, buat muzik sikit kan. Sampai tengok pun wow kan. Kelantan ni ada satu ni, nama dia pantai, dulu tu Pantai Cinta Berahi. Dah tukar nama dah. Sekarang ni Cinta Berahi ni kurang baik lah. Mungkin kerajaan negeri rasa nama tu kurang sesuai sikit, jadi dia tukar nama Pantai Cahaya Bulan. Jadi masa tu kita selalu ada kawan-kawan kita bergelar di situ, main dekat situ. Kalau pergi bergelar ke, kita bawa gitar lah, takkan nak bawa piano kan. Iyalah. Jadi memang saya minat jugalah motor, tapi lebih kepada muzik. Jadi saya sendiri banyak muzik yang sebenarnya saya dengar lah. Bukan sahaja kita kata pop, lagu pop, lagu paling sensasi, hits dan sebagainya, tapi ada jugalah lagu klasik dan sebagainya. Lepas tu lagu raya lah, salah satu kegemaran saya. Saya tak sure lah yang orang Melayu ni lagu raya macam mana. Mungkin kita tengok tu macam banyak lagu raya, banyak jenis banyak jenis jugalah kan. Ada yang tradisional, ada yang baru sikit. Yang orang Cina pun sama juga. Tahun baru Cina macam-macam versi dia punya lagu tahun baru Cina dia keluar. Macam-macam ada. Mungkin Mike lepas ni mungkin jadi komposer lah, buat lagu. Komposer tu kurang sikit lah. Mungkin lirik boleh lah, lirik. Saya nak minta jugalah siapa-siapa yang minat nak minta saya nak beli lirik daripada saya, boleh hubungi nombor yang tertera dalam skrin tu. Ada kan? Ada skrin kan? Boleh kita letakkan. Alright. Sampai ni kita akan jumpa lagi dengan Mike untuk rehat seketika. ST10, sembang santai tapi sampai. Okay Mike,
Tadi kita ada bercerita tentang minat Mike tentang muzik dan sedikit latar belakang Mike yang daripada Negeri Sembilan ke Perak, ke Hmm. Bintan, kemudian ke Kelantan dan sambung mengajar. Jadi sekarang Mike berada dalam parti MCA sebagai jurucakap MCA dan juga timbalan ketua penerangan MCA lah. Jadi yalah, dalam banyak-banyak parti kat Malaysia ni, kenapa Mike pilih MCA dan sejak bila Mike mula berkecimpung dalam politik ni? Itu satu soalan yang cukup baik lah. Kerana ramai juga sebenarnya kawan-kawan saya yang tertanya-tanya kenapa Mike ni dia masuk dekat parti MCA. Wahab, ada banyak lagi parti politik dekat Malaysia ni, ada yang besar, ada yang kecil. Kenapa daripada semua parti-parti ni saya pilih MCA sebagai wadah perjuangan saya? Sebenarnya saya telah mula berkecimpung dalam politik sejak daripada tahun 2000, tak silap saya 2007 lagi. Sebenarnya itu selepas saya keluar ataupun habis pengajian saya di Universiti Teknologi Petronas dalam jurusan Civil Engineering. Okay, dan saya start kerja tahun 2007. Jadi mulai daripada situ saya telah pun mula aktif dalam arena politik. Saya masih ingat lagi pada masa itu ialah PIU yang ke-13, ke-12, iaitu tahun 2008. Itu merupakan PIU yang pertama buat saya untuk saya ambil bahagian dalam keseluruhan prosesnya. Daripada penamaan sampailah kempen, sampailah pembuangan undi. Itulah satu PIU yang pertama yang saya pernah mengambil bahagian. Bagaimana masuk jadi calon ke? Bukan. Itu jadi hanya kempen je. Serta kempen lah. Ya, saya dalam kita jentera kempen saja. Sebenarnya walaupun saya mulai aktif dalam MCA ni pada sejak daripada tahun 2007, sebenarnya saya telah menjadi ahli MCA sejak daripada tahun 2003 lagi, iaitu semasa saya masih lagi belajar di universiti. Itu pun saya boleh katakan saya nak bagi satu bongkarkan satu rahsia Eksklusif ni. eksklusif ini. Sebenarnya saya tidak masuk MCA dengan rela. Okay. Bukannya rela hati, Rela hati, tetapi saya telah dipaksa. Bukan, ataupun dijemput oleh roommate saya. Okay. Roommate saya Masa study lah dekat. masa study. Roommate saya pun orang Kelantan juga. Jadi mak dia ialah ketua wanita cawangan ke bahagian, saya dah lupa dah. Pada masa itu. Jadi masa tu dia nak kata nak dapatkan lebih ramai lagi orang muda untuk masuk ke MCA. Jadi saya pun nama saya telah pun dimasukkan. Ada orang bayar lagi, dia masuk je lah kan. Habis kawan tu sebelum tu dia bukan siapa-siapa lah. Maksudnya dia sekadar ahli biasa lah yang kawan jemput tu. Memang ahli biasa. Itu pun atas arahan mak dia juga lah. Jadi telah pun dimasukkan ke MCA. Pada masa itu memang saya nak katakan di sini, saya nak berkongsi di sini. Masa tu saya hot DAP sebenarnya. Saya hot DAP sebenarnya. Maklumlah kalau orang muda ni memang kita kita rasa semangat tu berkobar-kobar kan. Kita akan rasa apabila saya dengar kepada ceramah DAP kan, kita macam ini memang power lah. Dia membakar semangat tu kan. Membakar semangat tu dia akan dapat nama provoke agak provokatif lah. Jadi orang muda ni memang dia dengar kepada penceramah-penceramah DAP ni memang hebat lah. Ini ialah masa depan negara lah. Memang kalau kita tak bagi chance dekat DAP memang hancurlah negara kita dan sebagainya. Saya daripada universiti saya masa tu ia berada di Perak, di Tronoh. Jadi saya berada Tronoh, saya ambil bas turun ke Kuala Lumpur semata-mata untuk hadir ke mesyuarat agung DAP pada masa itu yang diadakan di Hotel Federal. Saya masih ingat lagi. Masa itu mendiang kapal asing masih ada lagi sebagai pengerusi DAP masa itu. Apabila saya sampai sini mendengar kepada ceramah-ceramah memang hebat lah. Macam contoh lagi satu, selain pada tu join macam forum ke, join ceramah ke, memang akan
mesti akan turun lah. Turun lah. Macam dulu kan tak ada YouTube kan, macam nak dengar ceramah kan Ya, susah ya, ya. kan. Masa kalau tu dulu- ada tokoh-tokoh politik daripada DAP, kalau mereka adakan ceramah umum dan sebagainya, memang confirm saya akan sampai. Memang akan sampai. Dia akan sampai. Tapi dalam negeri Perak je lah. Jadi saya kerana nak pergi jauh tu nanti mak marah pula kan. Masa student lagi kan. Jadi saya akan pergi. Saya ingat lagi masa tu saya daripada Terengganu turun ke pergi dekat ni Ipoh. Semata-mata untuk nak mendengar kepada ceramah masa tu saudara Lim Guan Heng. Yang masih situ Ustaz Agong lah. Dia belum lagi masa tu. Belum lagi. Masa tu dia baru, kalau tak silap saya, baru dilepaskan daripada penjara sebenarnya. Baru keluar daripada tu. Bukan YB juga. Belum lagi bergelar YB. Jadi masa tu mendengar kepada cerita beliau dan juga ramai lagi lah tokoh-tokoh DAP ni. Memang apa yang you cakap tu betul lah. Rasa terbakar. Memang dia akan membakar semangat kita, kata kita nak berjuang untuk negara ni dan sebagainya. Dah lupa dah saya sendiri sebenarnya sebagai ahli MCA kan. Dah lupa dah sebenarnya. Join DAP. Join DAP. Saya rasa ramai juga lah yang macam tu. Walaupun saya aktif untuk join dalam program-program DAP ni sebenarnya, tapi saya tak masuk DAP. Saya tak masuk DAP dan saya tak pernah ikut mana-mana pemimpin spesifik daripada DAP ni. Dan sebab tu habis pengajian saya keluar dan saya bekerja di Kuala Lumpur. Dan pada tahun 2007 saya mula aktif dalam MCA kerana saya telah menerima jemputan daripada, bukan jemputan jugalah, sebenarnya ialah bersama kawan-kawan. Kita telah pun ada satu grup kawan yang agak saya close lah. Kita telah pun aktif di MCA bahagian Wangsa Maju. Itu daripada situlah bermulanya pelibatan saya dalam politik. Iaitu daripada Wangsa Maju. Tu nak cakap minat tu memang ada, cuma macam tadi dah masuk daripada yang kawan klik yang jemput kan. Jadi bila dia pindah bekerja di KL, and then ada satu lagi kumpulan bersama anak-anak muda juga yang ada macam kesedaran ataupun semangat untuk menaikkan MCA lah maksudnya. Betul. Kerana kalau orang muda ni maklum lah, kalau nak pergi seorang-seorang ni memang dia kurang sikit. Dia kena pergi dalam satu kumpulan, satu grup, baru ada teman kan. Jadi kat situ lah bermula. Maksudnya dulu sebelum ni Mike macam suka dengar ceramah daripada DAP, membakar semangat. Jadi macam mana orang kata nak perubahan tu, maksudnya daripada membakar semangat tu tiba-tiba Mike dengan MCA macam mana nak melawan itu satu soalan yang cukup baik. Sebelum saya menjawab soalan yang katakan tanya kenapa saya masuk MCA kan, saya nak jawab soalan ni dulu. Kenapa daripada satu perubahan yang agak drastik, mungkin orang kata daripada DAP, mengokong DAP selama ni, tiba-tiba berubah menjadi sokongan atau penyokong tegar MCA. Saya katakan di sini, sebenarnya daripada DAP ni, daripada saya mendengar ceramah-ceramah mereka ni, mungkin sedap. Tetapi satu perkara yang saya nampak ialah perjuangan DAP ini, dia agak sempit sebenarnya. Iaitu dia membawa satu politik yang bagi saya kurang sihat. Iaitu kerana apabila saya mendengar kepada ceramah pemimpin DAP ini, saya dapati mereka apabila sampaikan ceramah di depan orang Melayu, dia akan sampaikan sesuatu yang sedap didengari oleh orang Melayu. Apabila dia ceramah di depan orang Cina, dia akan cakap apa yang suka didengari oleh orang Cina. Jadi saya rasa perkara ini tidak betul sebenarnya. Saya pernah mengajukan soalan-soalan saya ni kepada salah seorang pemimpin pada masa itu. Tapi bukan pemimpin pusat lah, pemimpin negeri. Tetapi beliau tidak dapat untuk nak menjawab soalan-soalan saya ni. DAP lah maksudnya. DAP pada masa itu. Jadi saya ni mungkin bukan satu platform ataupun satu parti politik yang saya idamkan selama ni. Kerana sebab kenapa saya minat dengan politik ini dan sebab kenapa saya masuk politik.
Salah satu sebab utama ialah saya sebenarnya nak mengeratkan lagi hubungan silaturahim di antara kaum di negara ini. Kerana saya nampak hubungan kaum di negara ini semakin tegang. Semakin hubungan akrab kita ni yang kita telah pun bina sejak daripada hari kemerdekaan lagi sampai hari ini nampaknya ada retak sikit. Jadi saya nak gunakan mungkin influence saya, pengaruh saya dalam politik untuk cuba kita nak mengembalikan kegemilangan ataupun mengembalikan hubungan silaturahim yang baik di antara kaum yang pernah wujud pada zaman nenek moyang kita, tapi sekarang ni macamnya semakin pudar. Dengan adanya sosial media lagi, dengan ada pemimpin-pemimpin politik yang kurang bijak, membuat kenyataan yang bodoh dan sebagainya. Jadi ini merumitkan keadaan. Dia sanggup mengeluarkan kenyataan yang yalah tak baik semata-mata nak raih sokongan. Sebenarnya kita ni okey. Sebenarnya kita ni okey. Kawan kita kan bukan orang politik lah. Biasa kita orang Melayu dengan Cina di India kita boleh duduk sama-sama. Kita tak ada masalah. Tapi kadang-kadang apabila kita mendengar kepada pemimpin politik yang nak menggunakan sentimen perkauman ni ataupun keagamaan ni untuk sebagai tools lah kita panggil. Alat mereka untuk mendapatkan political mileage. Itulah sebab hubungan antara kaum kita ini nampaknya semakin tegang. Seperti yang Mike kata, yang contoh kalau ucapan tu sedap didengar, itu dia panggil macam kami lebih kepada kita kena umatan wasatan ataupun kesederhanaan. Betul. Kita tak dalam bahasa lemah. Cina kita panggil congyong. Oh, joyong. Congyong, kesederhanaan. Kami panggil wasatan, umatan wasatan, umat yang sederhana. Betul. Oleh sebab itu saya nampak faktor yang utama yang mendorong saya berada dalam arena politik ini ialah kerana saya seperti saya katakan tadi menggunakan influence saya sebagai orang politik untuk nak mengembalikan keakraban hubungan antara etnik di negara ini. Okay. Sebab itu apabila saya mendengar kepada ceramah-ceramah DAP ini nampak tak berapa betul sebenarnya. Depan orang Melayu cakap lain, depan orang Cina cakap lain. Tak apabila mereka bertembung ni, prasangka ke, wasangka ke, itu akan bertambah. Orang Cina ni nampak orang Melayu ni, inilah Melayu yang merampaskan semua harta saya. Lepas tu orang Melayu nampak orang macam ni, inilah orang puak-puak je yang merampaskan semua tanah saya. Ini tanah Melayu. Apa ni? Bukan Melayu ni duduk sini. Ini yang menjadi keadaan yang tak harmoni kan. Yang tak harmoni. Saya masih ingat lagi satu naratif yang selalu digunakan oleh orang-orang DP ni. Dia katakan orang Cina ni dianaktirikan lah, ditindas di negara sendirilah, dibuli di negara sendirilah. Kita ni bukan warga negara, kita second class citizen dan sebagainya. Betul ni, walaupun membakar semangat, tetapi ini tak berapa betul sebenarnya. Kerana ini hanya akan merumitkan keadaan dan juga akan kita panggil sebagai apa tu, meregangkan lagi hubungan di antara etnik di negara ini. Jadi apabila saya keluar daripada universiti, saya berjumpa dengan sekumpulan kawan yang agak committed jugalah. Mereka mempunyai wawasan yang tinggi, mempunyai impian dan juga hala tuju yang jelas dan sebagainya. Mereka juga berhasrat untuk nak buat sesuatu untuk negara mereka. Jadi kita berada dalam MCA dan bermula di MCA Wang Semaju. Itu sebab kenapa saya masuk MCA. Salah satu sebab utama kerana saya amat menyanjungi apa yang kita katakan sebagai semangat Barisan Nasional itu. Semangat Barisan Nasional. Ya, kerana semangat Barisan Nasional ini, saya tak sure sama ada masih wujud lagi ke hari ini. Tapi masa itu memang saya sanjung sangat. Kerana seperti yang kita sedia maklum, MCA ni parti orang Cina. UMNO parti orang Melayu. MIC parti orang India dan sebagainya. Kita ada PBRS lagi, PBB dan gerakan dan sebagainya lah. Ada banyak ahli-ahli ataupun parti-parti komponen daripada Barisan Nasional. Okay. Walaupun masing-masing UMNO, MIC, MCA mewakili bangsa masing-masing. Tetapi apabila kesemua parti ini berada di bawah satu bumbung ataupun dalam satu keluarga, jadi keluarga besar ini digelar sebagai satu parti berbilang kaum.
Dan apabila ada pertikaian ataupun ada perbalahan dan sebagainya, kita boleh tutup pintu dan kita boleh duduk bersama untuk membincangkan Bincangkan di atas semangat Barisan Nasional. semangat konsensus tu kan. Konsensus tu ada. Dia lah yang membezakan tu. Kadang orang cakap alah MCA ni bukannya parti multiracial kan. Ni MCA ni parti orang Cina, UMNO ni parti orang Melayu. Tapi sebenarnya dia adalah satu dalam bawah bumbung Barisan Nasional tu sendiri. Betul. Jadi semangat tu yang sebenarnya menjadikan kita walaupun bukannya parti multiracial. Kita ni rata-rata ahli kita terdiri daripada orang Cina. Tetapi perjuangan kita itu bukan saja terbatas kepada hanya untuk kepentingan orang Cina. Bukan untuk membela, menjaga orang Cina saja kan. Ya, tetapi lebih daripada tu. Seperti yang dikatakan oleh pengasas parti MCA Tun Sri Tan Cheng Loh, mengatakan bahawa sebenarnya perjuangan kita walaupun ahli kita orang Cina, tetapi perjuangan kita itu bukan saja untuk orang Cina, tetapi untuk keseluruhannya rakyat Melaya pada masa itu. Jadi itu menjadi asas kepada semangat Barisan Nasional yang kita nampak hari ini. Jadi saya amat menyanjungi dan begitu teruja dengan semangat itu. Oleh sebab itu saya telah memilih MIC pula. MCA sebagai wadah perjuangan saya. Kerana tak mungkin saya masuk UMNO kan. Tak mungkin juga saya masuk MIC kan. Jadi MCA lah ialah satu pilihan saya, satu-satunya pilihan saya. Dan saya rasa walaupun berbezanya latar belakang, agama, warna kulit dan sebagainya, tetapi saya enjoy the whole process dalam Barisan Nasional. Mungkin ada yang mengatakan bahawa semangat Barisan Nasional ini macam sudah pudar ataupun sudah tidak wujud pada hari ini. Ada beza daripada dulu panggil parti perikatan lah. Dulu perikatan. Lepas tu Barisan Nasional. Yeah. Jadi mungkin agak lama tempoh lebih kurang 60 tahun. Jadi dia orang cakap makin pudar kot. Mungkin pudar. Lepas tu ada orang yang mengatakan bahawa dalam Barisan Nasional ini macam sudah tidak seimbang. Tidak balance dah. Mungkin dulu tu kita boleh duduk semeja. Kita duduk apa yang kita katakan sebagai duduk tu sama rendah, berdiri sama tinggi. Berdiri sama tinggi. Tapi sekarang ni dalam Barisan Nasional mungkin anda mengatakan bahawa ni kita semua duduk hanya satu parti yang berdiri. Kita semua kena tunduk kepada satu parti tu. Itulah yang saya rasa mungkin sayang sikit lah. Rasa tekilan jugalah sebab rasa tekilan jugalah. Mungkin sudah sampai masanya generasi muda kita untuk kita mengembalikan apa yang sebenarnya semangat Barisan Nasional ini. Dan kita suntik semula dalam Barisan Nasional dan mengembalikan kegemilangan itu. Baik, itu dia. Kembali selepas ini. ST10, sembang santai tapi sampai. Okey, bersama saya lagi dengan saudara Mike Chong, jurucakap MCA dan juga timbalan pengurusi Biro Penerangan MCA. Mike, mengikut pada nombor lah, kita panggil 95% pengundi ni cenderung menyokong DAP ataupun Pakatan Harapan lah. Khususnya pengundi Cina lah. 95% pengundi Cina. Jadi apa yang MCA buat untuk kembalikan semula sokongan khususnya pengundi Cina ni lah kepada MCA dan Barisan Nasional? Kalau kita tengok apa yang berlaku dalam PRU yang lepas dan PRU yang ke 13 dan sebagainya, kita nampak tahap sokongan orang Cina kepada MCA ni semakin turun. Jadi untuk mengembalikan sokongan masyarakat Cina kepada MCA, pada saya ialah satu cabaran yang cukup besar. Kerana sebelum kita nak menyelesaikan satu masalah, bagi saya sebenarnya kita perlu untuk identify dulu, mengenal pasti faktor kepada orang Cina kenapa tak sokong kepada MCA. Kalau kita tanya kepada kawan kita, rata-rata kita akan dapat jawapan bahawa MCA ni sebenarnya ialah parti politik yang agak established. Kita mempunyai rangkaian ataupun kita mempunyai cawangan-cawangan yang banyak. Ada ahli yang ramai. Bukan sahaja di Kuala Lumpur ataupun di Klang Valley, tetapi di seluruh Malaysia. Tidak termasuk negeri Sarawak lah. Yang lain tu semua kita ada ahli-ahli. Okay? Dan kita ada rangkaian network yang cukup besar. Dan kita mempunyai track record yang baik.
Kerana daripada dulu lagi ahli MCA ini telah diberikan amanah untuk memegang jawatan sebagai ketua kampung, sebagai pegawai kemajuan perkampungan dan macam-macam lagi. Jadi macam-macam perkhidmatan yang kita buat dan kita tawarkan diri kita untuk berkhidmat untuk masyarakat tempatan sebagainya. Jadi itu diterima baik oleh pengundi. Tapi kenapa MCA yang telah pun banyak menyumbang kepada masyarakat dan banyak kerja kita buat, akhirnya kita telah pun dibuang ataupun telah dilepaskan oleh penyokong orang Cina. Jadi satu faktor utama orang katakan MCA ni tidak mendapat lagi sokongan ialah dia kata walaupun parti MCA parti yang baik tetapi anda bersekongkol dengan parti yang kurang baik. Maksudnya bersekongkol dengan parti dalam Barisan Nasional ini ada parti yang kurang baik ataupun pemimpin yang kurang baik. Jadi itulah naratif yang dimainkan oleh pihak lawan apabila mereka nak cuba meyakinkan pengundi untuk keluar daripada menyokong MCA dan berikan sokongan mereka kepada DAP. Yang seperti kita nampak dalam PIU yang baru lepas ni. Okay. Pada minggu pertama nampak okey lagi. Lepas tu minggu yang kedua keluarlah macam-macam. Katakan calon Perdana Menteri masa tu yang kita semua tahu mungkin ialah Datuk Seri Ismail Sabri. Poster boy. Tapi mungkin sejak daripada minggu kedua kempen tu nampak naratif dah berubah dah. Dan mungkin ada orang lain akan menjadi Perdana Menteri. Siapa orang itu? Jadi pok-pok mereka ataupun pihak lawan pun dah buat poster, dah buat billboard. Katakan kalau kita hari ini masih lagi menyokong Barisan Nasional, inilah Perdana Menteri anda. Anda tahu siapalah, saya tak nak sebut nama lah. Jadi mereka menggunakan naratif macam ni untuk sway ataupun untuk nak cuba untuk mempengaruhi pengundi untuk jangan lagi kita memberikan sokongan kita kepada Barisan Nasional, kepada BN, terutamanya MCA. Jadi balik kepada soalan tadi, macam mana kita nak meyakinkan ataupun kita nak mengembalikan sokongan orang Cina kepada MCA? Saya rasa satu faktor yang utama ialah kita perlu nampak lebih tegas dalam isu-isu besar ataupun kita kena ada pendirian yang jelas apabila kita berdepan dengan isu besar, isu nasional, isu global dan sebagainya. Kerana selalunya pengundi Cina ni dia nampak MCA ni macam tiada pendirian yang tegas ataupun tiada pendirian yang jelas. Atau mungkin MCA kena ekstrim. Maksudnya ada isu je MCA yang pertama ke depan. Contohnya isu yang melibatkan orang Cina, MCA orang pertama yang akan paling ke depan lah. Maksudnya kita gunakan perkataan ekstrim tu untuk tarik undi tu. Ekstrim tu kena tempat lah. Jangan ekstrim tak kena tempat. Ekstrim tu macam-macam. Okay, ada macam jenis, banyak jenis ya. Ada ekstrim agama, ada ekstrim bangsa. Jadi ekstrim tu kita kena tahu ekstrim daripada segi kita kena mengutamakan isu rakyat. Tak kiralah itu rakyat dia melibatkan orang Cina saja ataupun Melayu saja, tapi asalkan dia melibatkan rakyat Malaysia, kita perlu ke depan. Itulah ekstrim yang kita nak. Bukannya ekstrim apabila sebut pasal orang Cina je baru MCA ni dia akan lebih ambil berat. Ekstrim bukan itu. Itu lebih kepada racist lah, perkauman punya ekstrim lah. Kalau sebagai contoh, apabila kita satu isu yang selalu kita dengar dalam debat dalam parlimen kan, ialah peruntukan kepada UEC, kepada Sekolah Persendirian Cina ini. Ada ramai terutamanya ahli-ahli parlimen dia akan bertanya kenapa UEC ini dia bukan dalam sistem pendidikan Malaysia tetapi kenapa diberikan peruntukan oleh kerajaan. Jadi apabila isu-isu sedemikian dibangkitkan yang melibatkan bangsa Cina kerana ia Sekolah Persendirian Cina, MCA akan bangkit. Dan bukan itu saja. Kalau ia melibatkan juga kepada sekolah-sekolah sebagai contoh tahfiz yang peruntukannya kurang dan sebagainya,
kita juga akan mengambil memainkan peranan kita untuk mempersoalkan yang sama kepada kerajaan. Jadi ini memang selarilah dengan yang Mike katakan sebelum ini, prinsip daripada pengasas parti itu sendiri Ya, memperjuangkan kaum Malaya, kaum Malaysia sendiri, ya, bukan khusus untuk mana-mana kaum kan, walaupun MCA ya. adalah parti orang Cina. Jadi sebelum ni pun kita boleh nampak Mike punya presiden parti pun di Dewan Rakyat juga memperjuangkan contohnya isu penubuhan masjid, pembinaan Ya, masjid pun betul. diperjuangkan. Ya, betul. Kalau kita tengok balik kepada pengasas MCA, Tun Tang Chen Law, yang mengutarakan sebenarnya dia orang yang pertama dalam Malaysia ni, Melayu pada masa itu, yang mengatakan semangat satu Malaysia sebenarnya. Dia orang pertama yang keluar dengan idea satu Malaysia ni. Sebab nak memupuk perpaduan kaum itu sendiri kan. Ya. Dia bukan sahaja kita parti MCA hanya jaga orang Cina, UMNO jaga Melayu. Tidak. Tetapi beliau mengatakan bahawa kita perlu untuk berjuang untuk semua. Itulah asas dia. Asasnya. Jadi seperti yang disebutkan oleh Alif sebentar tadi, Presiden MCA sekarang ni pun pernah membangkitkan isu berkaitan dengan pembinaan masjid, Masjid, ya. dan tahun raya-raya yang baru lepas ni baru berlakunya pergaduhan juga lah. Ada perdebatan di antara mantan Menteri Pengangkutan dengan Menteri Pengangkutan sekarang ni berhubung dengan harga Ada tiket, tiket penerbangan yang melambung tinggi itu tu. di Sabah Sarawak punya isu kan. Tapi Sabah Sarawak punya isu. benar. Dan itu bukannya tahun baru Cina, itu tahun Hari Raya Aidilfitri. Ya. Yang bukannya orang Cina yang meraihkan Aidilfitri, tetapi sebagai presiden ataupun sebagai ahli parlimen, wakil rakyat daripada parti MCA, we are duty bound. Okey, kita terpanggil untuk mempertahankan mana-mana sahaja rakyat Malaysia yang ditindas ataupun yang ditimpa dengan ketidakadilan. Itulah prinsip kita. Ya. Jadi saya rasa ini satu perkara yang perlu kita tegaskan. Jadi balik kepada apa yang kita katakan sebagai ekstrim itu, okay, saya rasa bukan ekstrim bangsa, bukan ekstrim kaum, bukan ekstrim agama, tetapi kita ekstrim dalam kita mempertahankan manfaat ataupun kita mempertahankan kepentingan rakyat. Itu yang penting. Apabila satu lagi saya nak tambah, ialah apabila pengundi Cina mengatakan bahawa MCA ni macam tidak ada pendirian yang jelas, dalam isu-isu besar, mungkin mereka merujuk kepada beberapa kes besar lah, seperti YMDB dan sebagainya. We have to be very open here. YMDB merupakan satu isu yang besar yang telah pun menjejaskan asas Barisan Nasional. Yang faktor dia lah yang faktor itu. Mungkin sebelum ni ada banyak lagi kes-kes yang telah pun mencalar imej ataupun nama baik Barisan Nasional. Tetapi tidak dinafikan kes YMDB merupakan the last straw yang telah pun mengakibatkan jatuhnya kerajaan Barisan Nasional. Tidak menafikan. Dan pada masa itu mungkin ramai yang tak tahu, tak nampak MCA ni macam ada pendirian yang jelas. Patutkah kita terus mempertahankan terus Seri Najib ataupun bosku? Patutkah kita keluar daripada Barisan Nasional ataupun terus lagi kita bersama dengan UMNO dan sebagainya? Itu persoalan-persoalan yang dilontarkan oleh orang ramai, terutamanya orang Cina kepada MCA. Tetapi apa yang berlaku sekarang ni, kita dah nampaknya dah macam balik ke level play field. Kenapa saya cakap macam tu? Kerana nampaknya sekarang DAP pun telah pun boleh menerima UMNO yang nampaknya banyak isu, banyak skandal, tetapi mereka boleh menerima UMNO dengan hati yang terbuka. Jadi saya pun rasa yalah, kita lebih kurang sajalah. DAP dengan MCA macamnya tak ada bezanya sebenarnya. Jadi apa yang dilontarkan oleh mereka, yang didakwa mereka oleh DAP selama ini terhadap MCA macamnya tidak wujud lah. Sekarang sudah tidak wujud. We are all one family anyway sekarang ni. Sebelum kita ada timbul perkataan kahwin paksa yang panggil kahwin paksa. Tapi MCA ni kita tengok dalam Barisan Nasional, orang cakap dalam tempoh yang panjang, tapi semangat Setia Kawan tu daripada zaman Parti Perikatan lagi, zaman menuntut kemerdekaan, sebelum merdeka lagi maksudnya,
wujudnya ni adalah untuk menuntut kemerdekaan. Sampailah sekarang semangat Sita Kawal tu macam Mat cakap, sama ada dibincangkan ketika itu sama ada MCA nak bersama BN ataupun keluar BN. Jadi orang cakap dalam politik ni semangat Sita Kawal tu makin kuat lah untuk mempertahankan Barisan Nasional tu sendirilah. Saya rasa memang ada lagi. Memang ada lagi semangat kita nak mempertahankan Barisan Nasional. Kerana bagi saya tetap lagi rasakan bahawa Barisan Nasional mempunyai formula yang terbaik dalam menguruskan negara ini. Kerana formula yang kita yang diasaskan oleh moyang kita, sebenarnya ia dapat menjaga kepentingan semua rakyat di Malaysia ini tanpa mengira kaum, tanpa kita mengorbankan kepentingan mana-mana kaum. Itu satu prinsip yang sangat penting. Jadi saya rasa ada perlunya kita terus untuk mempertahankan benda ini. Dan memandangkan sekarang ni Barisan Nasional berada dalam kerajaan madani, kerajaan perpaduan ini, yang juga berkongsi konsep yang sama oleh parti PKR lah. Okay, mengatakan kita ni semua ni sekeluarga, 我们都是一家人. Kita ni semua ni bersaudara. 我们都是一家人. Kita ni semua satu keluarga. Kita ni semua satu keluarga. Saya rasa mungkin dengan adanya chemistry ni, kita duduk dalam kerajaan perpaduan, ini dapat kita terus untuk memartabatkan lagi semangat Barisan Nasional ini. Dan kita berserapkan Barisan Nasional semangat ini dalam kerajaan madani sekarang ini. Itu dia. Okey Mat, soalan terakhir Mat. Sikitlah untuk impian Mike Chong ataupun impian lah sebagai orang muda untuk melihat Malaysia ni untuk mungkin jangka masa 10 tahun akan datang. 10 tahun yang akan datang ni, sebenarnya impian, usah kita cerita tentang 10 tahun lah. Okay, kita cerita tentang setahun, Jangka 2 ni pendek lah. Jangka pendek ni dulu lah. Okay. Saya rasa sekarang ni apabila negara kita baru kita keluar daripada pandemik COVID-19, baru kita nak memulihkan ekonomi kita, beransur-ansur kita nak kembalikan ataupun nak memulihkan ekonomi kita. Jadi apa yang kita tak boleh nak buat sekarang ni, tak boleh nak terima sekarang ni, ialah berlakunya lagi pergolakan politik yang amat sangat, iaitu perubahannya penukaran kerajaan pusat. Saya ini bukan pendirian parti, saya tak tahu, saya tak boleh nak mewakili parti saya untuk mengatakan ini pendirian peribadi saya. Kita tak boleh, we cannot afford untuk nak tukar kerajaan pusat sekali lagi. Okay, saya berpendapat bahawa memang tidak wajar untuk kita nak fikir macam mana kita nak menumbangkan kerajaan sekarang ni dan kita ganti dengan kerajaan baru. Seperti yang diwawarkan sepanjang raya ni, nampak berita ada lagi komplot yang cuba untuk menjatuhkan kerajaan sekarang ni, kata we have the numbers dan sebagainya. Ini tidak baik sebenarnya. Ini sangat-sangat tidak baik. Kerana dia bukan sahaja menjejaskan rakyat Malaysia, tapi ia juga menjejaskan keyakinan pelabur asing. Okey, orang luar macam mana mereka nak menilai Malaysia ini. Okay, kalau kita boleh fikir kembali, kita tengok kembali sejak daripada tahun 2020 lagi, kita telah pun berada dalam keadaan politik yang agak-agak yang sangat tidak stabil. Macam-macam berlaku. Ada yang lompat, ahli parlimen yang lompat, siapa yang jadi Perdana Menteri, siapa yang jadi menteri dan sebagainya. Jadi ini telah mengakibatkan ketidaktentuan dalam kita membawa pembangunan ekonomi kita, dan juga ia akan mengakibatkan pelabur asing tidak berani untuk masuk ke Malaysia. Jadi oleh sebab itu, pasaran Malaysia merupakan antara pasaran yang paling kita panggil merosot dari segi pencapaian, performance dan sebagainya di rantau Asia ini. Satu sebab utama ialah ketidakstabilan politik kita. Jadi kalau cakap pasal numbers ni, benda tu boleh buat. Orang cakap bukan, maksudnya tak mustahil berlaku, maksudnya boleh buat lah. Maksudnya sokongan tu boleh buat alih, tapi kita kena belajar pada pengalaman yang lepas lah. Maksudnya ketidakstabilan politik. Seperti yang telah disampaikan oleh Yang di-Pertuan Agong.
Baginda berharap bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim merupakan Perdana Menteri yang terakhir dalam tempoh baginda menjadi agung kan. Jadi itu bukan saja hasrat baginda, tapi ia juga hasrat rata-rata rakyat jelata macam kita ni. Cukup-cukuplah dengan pergolakan, dengan perebutan kuasa dan sebagainya ini, kerana kita sekarang ni perlu menumpukan perhatian kita, usaha kita, tenaga kita, masa kita untuk kita mengembalikan ekonomi kita ke landasan yang betul. Kalau kita tengok balik kan, saya nak berkongsi sikit lah. Saya pernah ke negara Thai selepas border kita dah buka kan. Lepas pandemik ni, saya pernah sampai ke Bangkok. Saya pernah sampai ke China. Saya pernah pergi ke Taiwan dan sebagainya. Okay. Kita tengok ni kan. Pembangunan ekonomi kita ni macam sudah 10 tahun ke belakang. Bandingkan dengan negara yang jiran kita. Jiran kita. Kalau kita tengok Thailand, kita tengok Indonesia. Okay. Jadi ada seorang tokoh politik yang mengatakan tidak mustahil. Okay. Tak pelik sangatlah kalau sekarang ni kita nampak rata-rata orang Indonesia yang datang kerja kat Malaysia. Jangan kita rasa pelik pula. Kalau 10 tahun akan datang lagi, lepas 10 tahun ni, kita nampak orang Malaysia akan bekerja di Indonesia. Terbalik pula. Janganlah kita sebut kata nak bawa orang Singapura yang nak masuk kerja ke Malaysia. Itu cakap orang gila lah. Jangan sampai kita pula orang Malaysia kena kerja kat Indonesia. Jadi itu betapa besarnya jurang kita dengan negara-negara ini. Yang dulunya kita ini bergelar juara lah di rantau ini. Kita ke depan lah. Kita ke depan. Mungkin selepas Singapura ialah Malaysia. Kita antara negara yang termaju di rantau ni. Tetapi sekarang ni kita sudah macam 5 tahun, 10 tahun ke belakang mereka. Jadi kita tidak boleh lagi nak cannot afford untuk adakan mengalami satu lagi perubahan daripada segi kerajaan, kerana kita perlu untuk menstabilkan politik dan kita menstabilkan ekonomi, menstabilkan hati rakyat dan menstabilkan keyakinan pelabur dan juga negara-negara luar ke atas Malaysia ini. Jadi hasrat saya untuk setahun ni, dua ini satu dalam tempoh terdekat ini, jangan kita ada perubahan lagi. Okay. Kalau untuk yang 10 tahun yang akan datang ni, kita nampak sekarang ni Malaysia kita perlu bangkit dan kita perlu maju ke depan. Okay. Walaupun cabaran itu agak banyak, tidak mudah kita nak mencapai kejayaan ataupun kita nak boleh duduk macam dengan kita boleh seiringan dengan negara lain lah. Seiringan dengan negara maju lain. Tetapi saya rasa dengan adanya keadaan politik yang stabil, dengan adanya keadaan yang agak kondusif, dan juga yang penting ialah kalau rakyat Malaysia ni boleh kita bekerjasama tanpa adanya perasaan wasangka ataupun prasangka yang tidak baik di antara kita, maka kita boleh maju bersama sebagai sebuah negara dan kita boleh menempa kejayaan yang lebih besar dalam masa depan. Itulah impian kita. Ya, itu dia Mike Chong, jurucakap MCA dan juga Timbalan Pengurusi Biro Penerangan MCA. Terima kasih Mike kerana bersama-sama dengan Studio Tingkat 10 pada hari. Terima kasih Alif kerana sudi menjemput, dan sekali lagi selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kita jumpa lagi. ST10, sembang santai tapi sampai.